Asratun Nasihin. Hai. Sekejap. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Satu kosong dua kosong. Apa khabar anda di sana? Macam biasa, like dan share dan tag nama orang yang anda sayang dahulu sebelum kita nak mulakan bicara pada pagi ini. 1-0 2-0. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya minal aidil wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama-sama tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita memulakan bicara pada pagi ini dengan membaca doa yang berkata Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, ada setengah sahabat baca doa ni tuan-tuan sampai 6 bulan. Ada setengah daripada as-sahabah baca doa ni 3 bulan. Dan ada sekurang-kurang as-sahabah membaca doa ni tuan-tuan sekurang-kurang satu bulan. Jadi mudah-mudahan kepada tuan-tuan yang menghafal dan mengetahui doa ini tuan-tuan, maka saya harap jangan kalian meninggalkan kehebatan doa ini, kerana di sebalik doa ni ada rahsia, ada perkara yang perlu kita fahami. Baik, jadi ayo bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut semua. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Lagi sekali. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Okey, kita baca laju sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Artinya, wahai Tuhan kami, baca semua, Engkau sejahterakan Ramadan yang baru berlalu daripada kami. Wasallim Ramadana lana, ya Allah, baca semua.
Mudah-mudahan kau sampaikan kami pula pada Ramadan yang akan datang. Dan ya Allah, Engkau sejahterakan Ramadan kami, yang mudah-mudahan setiap amalan yang kami lakukan dalam Ramadan baru-baru ini diterima semuanya daripada kami. Baik. Jadi pertamanya, Alhamdulillah, puji-pujian, kesyukuran terus-menerus kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada hari ini, pada tanggal Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, 4 Syawal, pada tanggal 4 Syawal 1441 Hijrah, Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala temukan kita dalam hashtag santapan rohani, yang mudah-mudahan tuan-tuan pada pagi ini memang betul-betul saya nak bagi santapan rohani bagi tuan-tuan, supaya kita mengetahui dalam bulan Syawal bila menceritakan bab perkataan hari raya, apakah raya yang sebenar yang perlu diimpikan bagi orang-orang yang betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa tuan-tuan? Walaupun pada hari ini kita masih lagi berhari raya dalam hari yang Aidil Fitri, tetapi mudah-mudahan bila mana Allah Ta'ala pilih kita orang yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita nak mencari lagi apakah kegembiraan, apakah perkara yang menggembirakan, apakah perkara yang paling seronok yang perlu kita celebrate sebagai orang yang mukmin, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada tuan-tuan semua yang memberi salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang afwan lakum, kadang-kadang terlepas pandang, tak sempat nak baca komen satu persatu. Namun walau bagaimanapun, kepada semua yang memberi salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan tuan-tuan juga, apa khabar anda di sana pada pagi ini? Ismi yang bernama Al-Faqir Irwan Zahuri, Alhamdulillah masih lagi sihat, selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaAllah saya akan terus-menerus beraksi dalam medan Facebook ni tuan-tuan, untuk bersama-sama, bukan membantu diri tuan-tuan. Pada hakikatnya saya nak bantu diri saya dahulu. Sebab apa? Bila mana saya yang berkata-kata, sayalah yang mula-mula akan mendengar. Itu hikmat dia. Saya yang mula bercakap, saya yang mula-mula akan mendengar, dan kalam tu akan sampai pula kepada tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan hikmat daripada circle yang kita bina ni tuan-tuan, dan Alhamdulillah kita sama-sama ta'awanu alal birri wat taqwa, kita bertolong-tolong atas perkara kebaikan dan takwa, dan mudah-mudahan kita bersama-sama menasihati. Yang kedua, ayo bersama-sama terus-menerus jalankan dakwah. Jangan berputus asa dengan dakwah. Ingat tak hari tu apa yang kita belajar sebelum daripada kita nak masuk kepada Syawal? Dan kadang-kadang bagus juga ada orang-orang yang degil ni. Kadang-kadang bagus juga ada orang yang keras pedal ni. Kadang-kadang bagus juga tuan-tuan ada orang yang tak dengar cakap ni. Selagi mana adanya mereka, dakwah kita tak terhenti. Cuba pandang begitu. Cuba belajar pandang begitu. Sebab ada orang yang degil ni dah hari-hari aku nak ingatkan dia. Sebab ada orang yang degil ni lah hari-hari aku nak nasihatkan dia. Sedangkan nasihat itu benda yang Tuhan suruh. Benda yang Tuhan suruh beri nasihat. Jadi maknanya, kalau kita pandang dari sudut hakikat, ya Allah ya Tuhanku, syukurnya ya Allah, kau takdirkan aku dapat laki macam ni. Syukurnya ya Allah, kau takdirkan aku dapat isteri macam ni. Syukurnya ya Allah, kau takdirkan aku dapat anak-anak macam ni. Walaupun harapan aku besar sangat. Aku nak suami aku nak isteri aku nak anak-anak aku macam ni. Harapan begitu besar. Tapi pada waktu yang sama, akidah kepercayaan kita dengan Allah Ta'ala tak sebesar impian. Tapi kita bersyukur. Sebab apa? Ya Allah, rupa-rupanya selagi mana ada mereka ni yang tak dengar cakap ni,
Rupa-rupa kau nak bantu aku supaya aku bantu mereka. Begitu cara memandang di atas tiap-tiap perkara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata kalian terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang? Peringatan, saya takkan jemu-jemu ingat benda sama. Sebab pertama, audien kita kadang-kadang berbeza. Saudara kena faham konsep saya. Saya berhadapan dengan audien yang kadang-kadang berbeza. Ada yang sama, ada yang kadang-kadang orang baru. Jadi perlu kita peringatkan. Yang kedua, kadang-kadang kenapa saya suka ulang mukadimah yang sama? Supaya kita betul-betul tahqiq pada hati. Betul-betul masuk dalam kepala otak, masuk pada hati, ke manakah matlamat kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa saya suka ulang mukadimah yang sama tuan-tuan? Supaya apa? Kita ada matlamat kan? Kenapa saya suruh tuan-tuan tulis, ya Allah, Ustaz, saya masih lagi sihat selagi mana ajal belum dijemput. Bila saya tanya apa khabar kalian, tuan-tuan akan menjawab, Alhamdulillah Ustaz sihat selagi mana ajal belum menjemput. Tuan-tuan tanya diri masing-masing, dah masuk ke belum ayat tu pada hati? Selagi mana ayat tu tak masuk pada hati, teruskan. Selagi itulah saya akan kejar tuan-tuan dengan mukadimah yang sama. Sama juga, setiap pagi saya akan tanya, tolong jawab sekarang, di manakah level yang kalian berada pada hari ini? Jawab sekejap dekat ruangan komen, di manakah level yang kalian berada pada hari ini? Terima kasih Muhammad Akmal, saya seorang yang salik. Okey, penulisan itu sampai bila tuan-tuan nak tulis? Saya akan jawab sampai tuan-tuan betul-betul berasa pada hati, pada kalbi, pada kehidupan, darah dan daging yang betul-betul kita ni dalam perjalanan nak mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, yang tuan-tuan tulis sekarang ni dipanggil, bahasa mudah dia apa? Impian, cita-cita yang aku nak menjadi orang yang salik. Dan sekalipun kalian menulis atas jalan penipuan, tak apa. Mana tipu ni macam ni, kita tulis je olok-olok bahasa kita lah. Kalau penipu tu rasa macam keras sangat, kita guna perkataan yang lembut sedikit. Olok-olok, ala Ustaz, saya ni hidup dengan dunia ni masih lagi sonok dengan dunia. Tiba-tiba saya nak mengaku saya seorang yang salik. Saya kata, tuan-tuan please ikut cara saya, buat tulis. Walaupun kita olok-olok, walaupun tulisan tu tak bersungguh mana pun, tapi dari situlah permulaannya. Macam mana kita nak masukkan ia pada hati. Biar kita olok-olok, saya seorang yang salik. Tapi hari-hari olok-olok itu tuan-tuan, tuan-tuan, kan ada cerita apa? Cerita kisah apa? Kisah dongeng yang kita biasa dengar dekat sekolah dahulu. Mula-mula dia tipu. Kalau dalam kitab Arab pun ada. Berkenaan az-zibu. Mula-mula dia tipu. Dia kata dia kena makan dengan serigala. Kali kedua pun dia tipu. Kali ketiga tuan-tuan, bila serigala betul-betul datang, dia cakap, orang percaya tak? Tak percaya dah. Tak percaya dah. Waktu tu baru betul-betul. Sama juga kehidupan kita. Biar kita olok-olok pada peringkat awalan. Tapi itulah matlamat besar kita, nak menjadi orang yang salik dalam berusaha mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke jelas? Okey, Tuan Nur Zubir, salik maknanya orang yang dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Kan saya kata, ada sahabat-sahabat yang baru. Walaupun ramai sahabat-sahabat yang lama yang kita dah train mereka berada dalam circle yang begitu indah, tapi masih lagi ada sahabat-sahabat yang baru. Sebab tu saya kena ulang mukadimah ni hari-hari. Dan saya nak tuan-tuan juga jangan jemu mendengar benda yang sama. Dengan syarat, tanya hati. Ni dah masuk pada hati ke? Belum. Kena dengar hari-hari. Benda yang aku tulis ni pendakwaan ke kebenaran? Baru dakwa. Selagi mana dakwaan, dengar hari-hari. Jelas. Maka begitu juga like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Saya bagi satu ilmu yang powerful. Dan tuan-tuan, setiap kali tuan-tuan nak tag, tanya hati, kenapa perlu aku tag? Tolong buat. Kalau tuan-tuan betul nak berubah, kalau tuan-tuan nak faham ilmu-ilmu yang power, ilmu-ilmu yang best ni tuan-tuan, inilah cara nak menghidupkan hati. Setiap kali tuan-tuan nak tag nama orang yang anda sayang, tanya hati, kenapa perlu aku tag nama mereka? Belajar begitu. Kemudian tuan-tuan nak tekan love. Terima kasih Kak Zai. Banyak dia tekan love tu. Tuan-tuan nak tekan love, tanya hati dulu. Jangan buat samborono.
Supaya di situ tuan-tuan akan memahami satu konsep bagaimana hati ni nak bergerak di atas gerakan tangan. Bagaimana hati ni nak bergerak di atas pergerakannya jari. Kenapa aku perlu tekan love? Tanya hati. Begini, jawapannya begini. Kenapa perlu aku tekan like? Kalau tuan-tuan tak tanya kenapa, tuan-tuan takkan nampak benda tu besar. Tuan-tuan takkan nampak benda tu power. Tuan-tuan takkan nampak benda tu best. Tuan-tuan akan nampak sekadar arahan sahaja. Ustaz suruh tekan like, tuan-tuan pun tekanlah like. Don. Ustaz suruh tekan love, tuan-tuan pun tekanlah love. Tekan. Tapi tak tahu isyarat, tak tahu sabab, tak tahu hikmah, tak tahu apakah peranan dan apakah kebaikan di sebalik benda yang hamba suruhlah lakukan. Jadi kalau boleh saya tak nak bina satu circle, tuan-tuan sekadar sami'na wa ata'na tanpa faham. Ayat tu betul dan tuan-tuan taat bagus, tuan-tuan dengar bagus. Tetapi sampai bila kita nak duduk pada level sami'na wa ata'na, dengar dan taat, dalam keadaan kita tak tahu perincian bagi setiap sesuatu. Jelas ke jelas? Irma Mas cepat ditangkap pada pagi ni. Dapat ilmu baru tak? Dan kita nak biasakan gerakan tangan atas daripada gerakan hati. Biar benda tu ada link. Jelas ke jelas? Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jika anda telah like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, dan anda telah mengupdate setiap perkara yang perlu kalian update pada tiap-tiap pagi, bermakna tuan-tuan telah bersedia untuk kita mendengar pada pagi ini berkenaan 5 hari raya bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hashtag Satapan Rohani pada pagi ini saya menggunakan buku Durratun Nasihin. Alhamdulillah. Iaitu perkataan-perkataan yang berbentuk nasihat. Durrah. Baik. Hari ini saya nak baca khusus dalam bulan Syawal ni tuan-tuan, supaya saya nak dalam waktu kita bergembira sekarang ni, tetapi kegembiraan ini akan terhenti sekejap bila mana kita merenung ada lagi kegembiraan yang besar yang perlu aku cari dan kecapi. Jelas ke jelas? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam kita pada hari ini kita mendengar daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Baik. Tulis dekat ruangan komen. Nasihat yang kita akan dengar pada pagi ini iaitu daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang yang beriman itu mempunyai 5 hari raya. Tuan-tuan beriman kan? Amin. Saya beriman kan? Amin. Orang yang beriman ni tuan-tuan ada 5 hari raya. Tengah raya ni kan, walaupun dalam keadaan PKP. Semalam di Penang ada orang kena saman. Kena saman. 6 orang berhimpun. Kerajaan dah bagi kata raya 1 hari sahaja. Yang kedua duduk di rumah. Kita nak kurangkan jangkitan. Kena saman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Baik. Bila mana orang beriman ni ada 5 hari raya tuan-tuan, dari sini tuan-tuan akan dapat fahami. Hari ini saya akan bantu tuan-tuan dengan satu kepahaman yang luar biasa. Raya ni tuan-tuan sebenarnya bukan 1 hari. Raya ni tuan-tuan sebenarnya bukan 3 hari. Raya ni sebenarnya bukan 5 hari. Mana dia 5 hari? Yang kita faham selama ni, raya puasa 1 hari, raya haji 4 hari. Jadi kita ingat raya tu 5 hari lah. Bukan. Hari ni saya akan buktikan, kalau tuan-tuan nak menjadikan hari raya, sebenarnya tuan-tuan, hari raya bagi orang yang beriman ialah 365 hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 365 hari. Itu nisbah dekat dunia. Belum cerita lagi raya yang lain. Baik, macam mana saya boleh buktikan raya bagi orang beriman ni ialah 365? Bukan 1 hari, bukan 5 hari, tapi hari raya yang sebenar dan ialah 365 hari. Bermakna tiap-tiap hari tuan-tuan boleh menjadikan hari tuan-tuan sebagai hari raya. Yang pertama,
tulis di ruangan komen. Ni raya yang pertama. Raya yang pertama ni melengkapi 365 hari. Raya yang pertama ni melengkapi dan meliputi dan terdapat di dalamnya 365 hari. Mana dia? Tulis dekat ruangan komen. Iaitu setiap hari dia berjalan. Dan saya cakap dengan perlahan agar kalian boleh menaik. Setiap hari dia berjalan melakukan hubungan dengan orang yang beriman dan tidak dicatatkan daripadanya satu dosa pun, maka itu adalah hari raya. Okey, ini yang ni saya baca daripada kitab Nurratun Nasihin. Dah, saya pernah baca tuan-tuan daripada kitab syarahan-syarahan yang lain, dia buat lagi panjang. Dia buat lagi panjang. Bagaimana? Dah, saya ingat lagi. Dia begini. Yang pertama, tulis dekat ruangan komen. Apabila setiap hari dia melakukan liqa'. Liqa' ni pertemuan lah. Dia jumpa, dia ziarah, dah, dia pergi beraya dan sebagainya. Baik. Dan yang dia berjumpa itu, siapa dia? Orang-orang yang beriman. Nanti hamba syarah. Orang-orang yang beriman. Dan ketika pertemuan itu ada 3 syarat. Ketika pertemuan itu ada 3 syarat. Tulis. Syarat yang pertama, dia bertemu kerana Allah. Dia bertemu kerana Allah. Dah. Syarat yang kedua, dalam pertemuan tidak berlaku dosa. 2. Yang ketiga, dan dia berpisah kerana Allah. Dia berpisah kerana Allah. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, itu juga dikatakan sebagai hari raya. Itulah yang dikatakan sebagai hari raya. Baik, mafhumnya begini. Yang pertama, raya yang pertama, apabila adalah hari-hari kamu. Bila masa tak kira lah. Bukan semata-mata bulan Syawal, bulan Muharram ke, bulan Safar ke, Zulqa'edah ke, Zulhijjah ke. Bila-bila tuan-tuan boleh mengamalkan kalam Sayyidina Anas bin Malik ni. Apabila adalah hari-hari kamu melakukan liqa'. Liqa' ni pertemuan dengan orang yang beriman. Orang-orang beriman ni apa? Bahasa mudah, sama ada orang-orang alim, atau orang-orang soleh, atau tok-tok guru, atau para-para masyayikh, ataupun pak-pak kiai, ataupun para-para habaib, ataupun para-para awliya illahi ta'ala. Tak kira bila-bila masa, apabila adalah hari kamu melakukan liqa', pergi ziarah tok guru, ziarah ustaz, dan ziarah guru-guru tuan-tuan yang pernah mengajar kita waktu sekolah menengah ke, waktu sekolah rendah ke. Kalau tuan-tuan masih ada connected dengan guru-guru yang pernah mengajar kita tuan-tuan, pergi ziarah. Dan bulan Syawal ni. Tapi jaga kaedah. Maksudnya, habis tu ustaz sekarang PKP. Bukan kita faham ilmu. Bila ada ilmu, tuan-tuan boleh amal benda ni bila-bila masa. Bila-bila masa. Baik. Apabila kamu lakukan liqa' pertemuan dengan ahlillahi ta'ala, dengan orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Maaf tuan-tuan, saya sebut perkataan ni. Sebab tu pada hari raya yang kedua, saya buat satu quote. Dan saya kata apa? Tuan-tuan, carilah masa. Dalam waktu PKP ni, kalau tuan-tuan ada masa, kalau tuan-tuan masih lagi tak bekerja dan sebagainya, bila mana ada arahan daripada kerajaan yang membolehkan kita keluar mengikut syarat-syarat dan undang-undang yang dibenarkan, tuan-tuan, pergilah ziarah orang alim. Ziarahlah. Dan sebab apa? Mereka inilah antara golongan yang mengeluarkan kita daripada kejahilan kepada terangnya cahaya. Dulu kita berada dalam keadaan kegelapan. Tu tak faham, ni tak faham, tu tak reti, ni tak reti. Dan bila mana kita bermuamalah dengan mereka dalam bentuk ilmu dan sebagainya, maka mereka ni antara golongan yang wajar kita ziarah. Sebab tiap-tiap tahun, kehidupan kita ni tak berubah. Antara orang yang kita duk ziarah, siapa dia? Kawan-kawan, saudara mara, setiap kali balik kampung. Begitulah rutin kita. Tiap-tiap tahun tak berubah. Sedangkan tok-tok guru ni, para-para ustaz, para-para mu'alim, para-para kiai ni tuan-tuan, yang duk membesarkan kita dengan ilmu, yang mengeluarkan kita daripada gelapnya jahil kepada terangnya cahaya, mereka ni golongan yang perlu kita muliakan. Tuan-tuan nak ziarah setiap masa, tak mampu. Sebab kita faham kadang-kadang para asatizah ni pun sibuk. Dan sekiranya
Kita nak ziarah pada hari raya, pada adat raya lah orang ada masa untuk pergi ziarah. Jadi nasihat saya tuan-tuan sebagai orang yang jahil, sebab kita pun berasa ada guru dan sebagainya, dan sekarang ni pun masih lagi berguru tuan-tuan, wajar. Kalau tuan-tuan nak jadikan setiap hari tuan-tuan tu sebagai hari raya. Syarat yang pertama, kita ada liqa'. Pertemuan, kita pergi ziarah ustaz-ustaz orang-orang beriman. Baik, satu. Yang kedua, syarat ketika bertemu tu kerana Allah. Aku nak jumpa ustaz ni, nak pergi ziarah lillahi ta'ala. Tu syarat dia pula, bertemu kerana Allah. Bukan sebab nak tengok rumah dia besar kecil. Aku nak tengok rumah Ustaz Abid Liu ni besar kecil, aku nak pergilah rumah dia. Tak kena dah niat begitu. Tak kena dah. Dia ahli perniagaan tuan-tuan. Padan dengan ahli perniagaan rumah sebesar macam tu, padan dengan diri dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi artinya, aku nak pergi ziarah ni sebab apa? Aku nak tengok dia ni macam mana. Jangan. Niat kita ni kerana Allah. Syarat yang kedua, dalam pertemuan tidak berlaku dosa. Waktu kita ziarah orang alim, jaga mata, jaga lidah. Itu asas. Ziarah orang alim, jaga mata, jaga lidah. Jangan mata duk tengok. Ustaz ada TV 40 inci. Aku ingat rumah ustaz ni tak ada televisyen. Masalah, mata duk meliar. Tengok sana, tengok sini. Ustazah pakai gelang banyaknya. Bini ustaz. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia nak cari tak kena belaka. Kalau jadi nak cari yang tak kena lah, semua tak kena. Bini ustaz pakai gelang pun tak kena. Yang tu pun tak boleh. Tuan-tuan, ustaz-ustaz ni bukan keramat-keramat belaka. Ustaz-ustaz ni semua manusia. Jelas ke jelas, manusia. Tetap mereka tu ada keinginan, ada kehendak, ada keperluan, ada hajat, ada keseronokan dan sebagainya. Jangan pandang para ustaz ni tuan-tuan macam mereka ni, malaikat, tak boleh buat salah langsung. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ni kadang-kadang nak pergi ziarah rumah ustaz tu, aku nak tengok dia ni tawaduk ke tidak, rendah diri ke tidak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, kepada Nur Lidah, betul. Saya faham masalah situasi PKP ni, kita faham. Tetapi yang penting di sini kita nak fahamkan satu ilmu, bahawa ilmu ni kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan boleh guna bila-bila masa. Itu kelebihan ilmu. Saya faham sekarang ni waktu PKP terdapat beberapa prosedur yang perlu kita lalui. Tak ada masalah. Yang penting, bila habis je PKP, amin ya rabbal alamin, tak tahu bila. Bila habis je PKP, tuan-tuan dah ada idea. Aku nak pergi ziarah Tok Guru. Aku nak pergi ziarah Ustaz. Sebab apa? Itulah merupakan juga sebagai hari raya. Bermakna raya bagi orang beriman ni bukan terhenti pada bulan Syawal. Bukan terhenti pada bulan Syawal. Saya yakin tuan-tuan ada impian yang besar nak ziarah orang alim, tok guru, para ustaz. Tapi PKP ni tak boleh keluar. Yang penting sekarang kita belajar. Dah ada ilmu, bila-bila masa boleh pakai. Jelas ke jelas? Itu berbeza dengan orang yang tak ada ilmu. Baik. Yang ketiga, yang kedua, dalam pertemuan tidak berlaku dosa. Jaga mata, jaga lidah waktu ziarah orang alim. Kalau boleh tuan-tuan, kalau ziarah para ustaz, ziarah orang-orang alim, tuan-tuan tak perlu cakap banyak, just kata ausini. Ustaz bagi nasihat kat saya. Tak perlu kita tunjuk yang kita itu hebat tak, tak perlu. Adabnya, Ustaz bagi nasihat kepada anak-anak saya dan sebagainya, bagi nasihat, minta nasihat. Jelas ke jelas? Dua. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Anas bin Malik, berpisahnya kamu kerana Allah. Berpisah kerana Allah. Maka itu merupakan sebagai hari raya. Berpisah kerana Allah. Jadi maknanya, kalau tuan-tuan dah ada ilmu ni, tuan-tuan dah boleh fikir dah. Okey, waktu PKP ni aku tak ke mana, mengikut nasihat kerajaan untuk kebaikan bersama. Tapi tuan-tuan dah plan dah. Ya Allah, bila habis PKP besok, antara orang yang aku nak ziarah, yang mula-mula sekali mak ayah. Tu keramat hidup. Mula-mula yang aku nak ziarah dulu mak ayah. Lepas aku dah ziarah mak ayah, aku nak ziarah orang alim. Azam. Sebab apa? Raya ni bukan semata-mata Syawal, tapi setiap hari tuan-tuan boleh menjadikan ia sebagai hari raya. Dengan 3 syarat tadi. Best ke best, barulah tuan-tuan otak berkembang.
barulah kita faham raya ni luas. Sebab apa tuan-tuan? Secara ringkasnya begini, secara ringkas. Macam mana dikatakan bertemu dengan orang alim ni menjadi hari raya? Bahasanya mudah begini. Tuan-tuan tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Kata ulama yang dinukilkan daripada mafhum hadis Nabi SAW, melihat Kaabah ibadah, melihat Quran ibadah, dan melihat wajah orang alim ibadah. Simple. Simple sahaja. Tengok Kaabah ibadah. Sehingga ulama mentafsirkan Kaabah yang betul-betul tengok pun ibadah, Kaabah yang difotokan pun ibadah. Sebab tu sunat bagi tuan-tuan yang ada rumah, yang ada musalla, yang ada bilik yang kalian gunakan untuk solat, dekat depan tu print lah, tak mahal pun. Print pakai canvas ke apa, tak mahal tuan-tuan. Cari mana-mana gambar yang dekat dalam Google tu, gambar Kaabah yang cantik-cantik dan sebagainya, pintu Kaabah ke apa, gambar Kaabah ke, tampal dekat ruangan musalla yang tuan-tuan gunakan di rumah, tampal. Bagus, tengok Kaabah tu ibadah. Yang kedua, tengok Al-Quran. Al-Quran tengok tu pun ibadah tuan-tuan. Tak baca, tengok je. Buka tengok. Allahumma salli ala Allah. Tengok ibadah. Tengok ibadah. Apatah lagi baca. Maka ulama mentafsirkan, habis tu ustaz, kalau kita tambah 4 kul letak dekat dinding, tengok pun ibadah. Ayat kursi letak dekat dinding, tengok pun ibadah. Ayat 1000 dinar tampal dekat dapur, tempat makan pun ibadah. Tapi kerugian yang berlaku, ayat 1000 dinar tu tak jadi 1000 pun. Berapa lama dah terpacak dekat dinding tu tuan-tuan, kita tak pernah ambil tahu maknanya, tak pernah memahami artinya, tak pernah mengetahui pengajaran yang hebat daripada rahsia ayat 1000 dinar. Dan yang ketiga, macam mana tak jadi raya? Yang ketiga, melihat wajah orang alim tu ibadah. Tengoklah. Tengok tuan-tuan wajah orang alim. Daripada raya kita duk jumpa kawan, every year dah jumpa kawan. Daripada raya kita jumpa best friend sekolah lama, tiap-tiap tahun dah buat reunion. Daripada raya kita nak fikir nak jumpa orang kampung, tiap-tiap tahun dah bertemu. Berubahlah agar Syawal kita pada kali ini, lepas PKP ni plan. Jangan sekarang ni ada undang-undang. Tapi bila ada ilmu, lepas PKP ni kalian dah boleh plan. Lepas aku ziarah ayah ibu, aku nak ziarah orang alim. Supaya apa? Yang ketiga tadi, bila kita tengok orang ni tuan-tuan, ibadah. Dan yang kedua, macam mana nak katakan jadi hari raya? Sebab bila kita ziarah orang alim, tuan-tuan, kita mendengar nasihat. Dengar nasihat. Berbeza kalau kita ziarah kawan-kawan. Betul ke betul? Siapa yang terlalu jarang lah kalau kita buat undian pada pagi ni. Undian pada pagi ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ziarah dan sebagainya, antara soalan yang tuan-tuan takkan dengar, jarang sekali dengar, kadang-kadang baru dengar, macam mana Kak Long, Ramadan tahun ni takwa makin bertambah ke? Betul tak? Betul ke betul? Jarang kita dengar soalan ni. Macam mana Kak Ngah? Macam mana Kak Kiah, Ramadan kali ni agak-agak iman makin bertambah ke, amal makin bertambah ke? Tak. Antara soalan yang biasa terima apa dia? Macam mana raya tahun ni? Tengok gelang pakai gelang baru tu. Gelang nampak belas ke? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Langsir baru ada, tahun ni tak beli ke? Tak boleh. Bermakna kadang-kadang bicara dunia lebih banyak. Bicara dunia ni lebih banyak. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dah faham macam mana nak menjadikan setiap hari kehidupan kita sebagai hari raya. Jelas ke jelas? Saya ulang balik. Hari raya bukan sehari, bukan 5 hari. Yang kata 5 hari tu raya puasa sehari, raya haji 4 hari, bukan. Tetapi hari raya bagi orang yang betul-betul beriman ialah setahun. Jadi tuan-tuan tak perlu gusar dah. Syawal habis pun tuan-tuan dah ada preparation, tuan-tuan dah ada ilmu. Macam mana Zulqa'edah nanti, Zulhijjah nanti, aku nak jadikan hari aku sebagai hari raya. Jelas ke jelas? Habis yang pertama. Boleh kita sambung lagi? Sambung lagi. Baik. Yang kedua. Tadi baru yang pertama kan? Kita nak masuk pula raya yang kedua. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang yang beriman itu mempunyai 5 hari raya. Kita menggunakan kitab Durratun Nasihin pada pagi ini.
Dah khas untuk bicara hari raya. Kuih berapa balang? Betul Nurlidah. Yang kedua, tulis dekat ruangan komen. Apa dia? Iaitu hari dia keluar dari dunia. Iaitu mati dengan membawa bekal iman, syahadah, dan terpelihara daripada tipu daya syaitan. Maka itu juga adalah hari raya. Tulis dekat ruangan komen yang kedua. Mana lagi dikatakan hari raya? Dah, bukan semata-mata Syawal itu gembira sekejap saja. Gembira yang ni tuan-tuan, gembira yang memang gembira, kegembiraan yang best gila. Bedanya, gembiranya Syawal, kalau tahun ni tak gembira, tuan-tuan boleh plan tahun depan, dah aku nak buat lebih baik lah. Kalau tahun ni kita rasakan Syawal pada kali ni agak berduka cita, contoh. Tetapi tahun depan tuan-tuan dah ada plan macam mana aku nak jadikan Syawal aku tahun depan lebih best. Tapi ingat, raya yang tu boleh berulang. Raya yang ni cuma sekali. Kalau terlepas raya yang ni, kata orang Jawa, tak boleh going back, tak boleh patah balik. Apa dia? Tulis. Iaitu hari dia keluar daripada dunia. Bahasa mudah, hari dia mati. Iaitu mati dengan membawa bekal iman, syahadah, dan terpelihara daripada tipu daya syaitan. Maka itu adalah hari raya. Jadi artinya, apa dia raya yang kedua yang perlu kita bergembira, yang kita nak celebrate? Yang bedanya, raya dunia, kalau tahun ni tak seronok, tahun depan boleh seronok. Tahun ni tak best, tahun depan tuan-tuan boleh jadikan best. Tapi raya yang ni tak boleh patah balik. Artinya, hari kita mati. Macam mana nak jadikan hari itu sebagai hari raya? Pertama, matilah kerana iman. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Sebab tu pada hari ni saya nak spot check balik. Saya nak spot check. Sekejap tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dah. Saya nak spot check balik. Ada tak tuan-tuan mengamalkan amalan-amalan yang didasarkan oleh ulama yang datang daripada baginda Nabi SAW untuk kita amalkan istiqamah supaya matilah kena husnul khatimah? Hari ni kita semak. Antaranya apa? Ingat tak hari tu saya ada baca nukilan para-para ulama dan para-para habaib, para-para salafuna as-salih, mereka tak tinggalkan doa ni. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah ya karim. Buat tuan-tuan hari-hari. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah ya karim. Jangan tinggalkan amalan ni. Ustaz, kalau kami lupa, sebab itulah kenapa perlu kita baca Ratibul Atas. Siapa nak, kalau saya teruskan pembacaan Ratibul Atas, kita buat tiap-tiap hari tuan-tuan. Kita buat tiap-tiap hari. Dah. Cuba kalau lepas subuh tu pagi tu, sebab saya ada khususiah amalan wirid yang saya buat. Nak cari masa pagi-pagi tu macam mana, nanti saya fikir balik lah. Sama ada kita buat petang ke apa. Tapi kalau boleh, kita nak cuba banner satu circle. Walaupun di alam maya ni tuan-tuan, kita nak baca tiap-tiap hari. Bukan saja Ramadan, Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan telah kita berjaya hampir 25 hari. Dah seingat saya 5 hari tuan-tuan saya tak live sebab ada urusan, tak sihat dan sebagainya. Tapi benda tu bukan semata-mata kita nak hidupkan pada bulan Ramadan. Sebab saya pun manusia biasa tuan-tuan. Saya kadang-kadang malas tu mesti ada. Lemah tu pasti datang. Dah. Tetapi benda yang saya percaya, bila mana kita berada pada satu circle yang ni powerful. Saya percaya benda ni. Bila mana kita berada pada satu circle, pada satu suasana, kalau waktu malah, tuan-tuan ada WhatsApp. Ustaz, tak ada rotib ke hari ni? Bosan lah. Saya pun jadi seronok. Dah. Saya pun jadi seronok. Supaya apa? Supaya kita pakat membantu. Jelas ke jelas? Jadi artinya, bagaimana kita nak pastikan kita matilah kena husnul khatimah? Praktikalnya banyak. Tapi kalau cerita banyak, mana satu tuan-tuan nak buat? Mana satu tuan-tuan nak buat? Jadi waktu mudah, bermakna kita banyakkan doa yang dibaca oleh para habaib yang ulama mengajar kepada kita. Bacalah sehari sekurang-kurangnya, baca Ya Allahu biha, Ya Allahu biha, Ya Allahu bi husnil khatimah ya karim. Jangan tinggalkan sekurang-kurangnya sehari 3 kali. Tapi kalau kita dah baca Ratibul Atas, dalam tu dah automatis, dah ada dalam tu Ya Allahu biha, Ya Allahu biha, Ya Allahu bi husnil khatimah ya karim. Dalam tu dah ada dah.
Jelas ke jelas? Alhamdulillah, bagus. Bagus. Teruskan. Yang tu premier ni dia record, benda tu dia ulang balik pun bagus, tak ada masalah pun bagus. Tapi cara saya suka live. Bila live ni kita seronok. Tapi apa jua cara yang Ustaz Uwais buat tu, alhamdulillah kita puji. Sebab itulah langkah yang baik untuk bantu masyarakat. Dan juga kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kepada Kak Zai. Dalam buku jutawan, wallet jutawan tu, dalam tu Kak Zai ada ke Ratibul Atas? Dah? Kalau ada, bagus juga Kak Zai. Mudah-mudahan takut ada sahabat-sahabat kita yang nak beli ke apa. Dah? Buku tu dipanggil wallet jutawan. Dah? Yang kami sediakan sebagai hadiah. Kami sediakan sebagai hadiah bila mana tuan-tuan menang, bukan loteri, menang peraduan ataupun kuis yang kami sediakan setiap kali program. Itulah buku yang kami berikan. Dalam wallet jutawan tu, Kak Zai ada ke tidak Ratibul Atas ataupun doa tadi? Mudah-mudahan kita membantu juga masyarakat. Bila ada wallet tu, bawa di mana-mana, kita boleh baca. Jadi poin dia yang kedua, macam mana menjadikan hari kematian kita sebagai hari raya. Saya menggunakan bahasa yang mudah. Beramallah doa yang diajar oleh para ulama. Beramallah doa yang diajar oleh para ulama. Ya, Sifun Najib masih lagi istiqamah. Tiap-tiap hari jam 7 Sifun Najib live untuk baca Ratibul Atas. Jelas ke jelas? Habis poin yang kedua. Tapi saya ulang balik. Nak mendapat husnul khatimah banyak cara. Bukan satu sahaja cara. Tapi kalau saya cerita banyak, tuan-tuan tak tahu nak buat yang mana. Itu sahaja. Dan sekurang-kurang kita trust the result yang telah dinukilkan oleh para ulama. Ulama dah berjalan dengan amalan yang mereka dah buat. Dan bila mana mereka merasai keajaiban, kelebihan sesuatu amalan yang mereka dah buat, mereka share kepada kita orang-orang mutaakhirin. Sebab tu kalau kita baca nukilan para ulama, banyak ulama suruh baca Ya Allahu biha, Ya Allahu biha, Ya Allahu bihusnil khatimah ya karim. Jelas? Itu perkara yang kedua. Baik, hari ni kita baca sampai 3 dahulu. Besok kita sambung pula perkara yang keempat dan perkara yang kelima. Supaya tuan-tuan dah ada persediaan macam mana aku nak faham lagi hari raya yang perlu ada bagi aku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, tulis dekat ruangan komen. Hari dia menyeberangi Siratal mustaqim, dan dia selamat dari segala risiko hari kiamat, dan selamat pula dari tangan lawannya, dan selamat dari malaikat Zabaniyah. Maka itu adalah hari raya. Saya ulang balik. Mana raya yang ketiga? Iaitu hari dia menyeberangi Siratal mustaqim. Menyeberangi titian Siratal mustaqim. Sekali lagi saya bagi praktikal. Tuan-tuan dah belajar kan? Cara saya, kita takkan fokus kepada fakta. Kita akan fokus apakah praktikal, teknikal yang boleh membantu fakta ni kita faham dan yakin. Hari dia menyeberangi titian Siratal mustaqim, dan pada hari itu dia selamat daripada segala risiko hari kiamat. Tu pokok zakum. Pokok zakum yang tarik kaki bong. Dan selamat pula dari tangan lawannya. Dan selamat daripada malaikat Zabaniyah. Tuan-tuan kalau cerita malaikat Zabaniyah ni, Allahumma salli ala Muhammad, saya pernah baca sekali saja, tak teringat sangat dah. Memang dahsyat lah. Nak cerita bab malaikat Zabaniyah ni terlalu dahsyat. Perangai dia, mereka ni sami'na wa ata'na, sentiasa mendengar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu dahsyat, rejaman. Tak payah ceritalah. Saya pun pernah baca sekali saja, lepas tu dah tak ingat dah, takut sangat. Maka bila kita lepas di antara semua benda ni, maka itu merupakan juga sebagai hari raya. Jelas ke jelas? Jadi maknanya tuan-tuan, raya yang ketiga yang perlu kita bersedia
agar betul-betul kita menjadikan hari itu sebagai hari kegembiraan, hari keseronokan, hari yang dikatakan kita dapat melepaskan segala kegusaran, iaitu hari kita dapat melepasi tian siratal mustaqim. Itulah raya yang sebenar. Baik, nak jadikan raya tu macam mana? Satu ilmu yang saya belajar waktu di pondok dahulu, berkata Tuan Guru Haji Ali bin Musa rahimallahu ta'ala, yang kembali kepada Allah pada tahun 1999. Dia meninggal pada 10 Zulhijjah. 15 Zulhijjah 1999. Kami diajar, Tuan Guru kata apa? Siapa nak selamat di atas setiap siratal mustaqim, jangan tinggalkan baca Rabbi salim salim Rabbi salim salim. Itu doa yang fokus untuk menyelamatkan kita daripada perjalanan, mempermudahkan di atas setiap siratal mustaqim. Apa doa dia? Tulis dekat ruangan komen. Rabbi salim salim Rabbi salim salim Rabbi salim salim Rabbi salim salim. Ada yang kadang-kadang ulama' dia tambah. Kalau kami ni Rabbi salimna salimna Rabbi salimna salimna Rabbi salimna salimna. Na tu kami. Ada yang tambah pula, nak doakan untuk orang lain. Rabbi salimhum salimhum Rabbi salimhum salimhum Rabbi salimhum salimhum Rabbi salimhum salimhum. Ya Allah, kau sejahterakan mereka, kau sejahterakan mereka. Jelas ke jelas? Jadi maknanya banyakkan baca Rabbi salim salim. Sebab tu antara aurat zikir yang kami bawa di Madrasah Riyadud Du'afa wal Masakin di pondok hamba ni tuan-tuan, yang hamba dah bangunkan hampir 6 tahun. Alhamdulillah, semua berkat daripada sokongan tuan-tuan. Tuan-tuan tak sedar, tuan-tuan menyokong pondok hamba. Sebab tu cara saya nak minta sedekah jauh sekali tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh scroll lah Facebook saya, ada ke tidak saya post nak minta kewangan ke, nak minta pembelanjaan ke untuk anak-anak. Allahumma salli ala Muhammad. Itu bukan cara saya dalam mentadbir madrasah. Kalau tuan-tuan scroll Facebook saya, yang pernah saya minta kewangan, pertama sekali nak beli van. Sebab untuk pentadbiran alhamdulillah cukup, tapi nak beli benda lain, kalau nak gunakan untuk madrasah, nak berhutang ni tuan-tuan dengan cara yang ada riba, saya takut sangat. Sebab tu saya buat collection, beli van, kita beli cash untuk madrasah. Yang tu pernah kita minta. Yang kedua, antara benda yang pernah kita buat, yang antaranya apa? Kita buat siapa nak gugur kafarah. Gugur kafarah tu bukan untuk pondok, itu untuk tuan-tuan. Saya nak bantu tuan-tuan selesaikan masalah hutang tuan-tuan, masalah nazar tuan-tuan, masalah sumpah tuan-tuan, masalah pidyah tuan-tuan, masalah janji bagi diri tuan-tuan yang tuan-tuan tak sedar. Yang ingat ke, tak ingat ke, yang lupa ke, yang alpa ke, semua tu benda yang wajib kita bayar sebagai hutang. Jadi bila mana tuan-tuan tak tahu nak huraikan macam mana, kalau tuan-tuan tak tahu nak selesaikan macam mana, maka saya buat satu keadaan, saya buat satu iklan, supaya tuan-tuan faham, cara nak bayar hutang yang tak ingat begini, nak bayar nazar yang tak ingat begini, nak bayar kafarah yang tak ingat begini. Dan duit tu masuk ke pondok, jelas ke jelas. Dan yang ketiga, nak baca berapa kali? Minimum 3 kali Ukhti Nisa. Yang ketiga, kalau tuan scroll Facebook saya, antara collection yang pernah saya buat, antaranya untuk Ramadan. Sebab tu khusus. Sebab tuan-tuan boleh bersedekah untuk anak-anak kami, walaupun makanan mereka cukup, tapi kita nak meraihkan hidupnya Ramadan, kita buat program siapa nak membantu untuk berbuka puasa dan juga sahur untuk pelajar-pelajar madrasah Arya. Itu sahaja tuan-tuan. Yang lain, pernah tak saya buat collection? Ni duit api kami tak ada orang nak bayar duit api. Lah tuan-tuan, alhamdulillah. Tuan-tuan join program-program yang kami sediakan, tuan-tuan tak sedar, tuan-tuan dah membantu pembangunan Madrasah Riyadud Du'afa wal Masakin. Alhamdulillah. Ustaz lain tu cara mereka. Mereka nak buat collection, nak buat dana, nak buat infak, nak beli tanah. Itu cara mereka. Itu bukan cara saya. Cara saya nak bantu tuan-tuan dalam bentuk apa? Saya buat program, tuan-tuan boleh belajar, tuan-tuan boleh mentelaah, tuan-tuan boleh achieve the target kehidupan, tuan-tuan boleh pertingkatkan amalan. Waktu sama tuan-tuan tak sedar, setiap pembelian tiket itu salurannya kepada pembangunan Madrasah Riyadud Du'afa wal Masakin. Itu lebih selesa. Kata orang Jawa, win-win situation. I give you, you give me. Jelas ke jelas?
Saya bagi tuan-tuan ilmu, saya bantu tuan-tuan kepahaman, dan dengan tuan-tuan memberikan kewangan beli tiket. Sekurang-kurangnya, apa dia? Inilah manfaat yang tuan-tuan dah dapat. Jadi kembali kepada bicara tadi tuan-tuan, kalau kita nak pastikan kita selamat di akhirat, di padang mahsyar, di atas tiang sirat, banyakkan baca Rabbi salim salim, Rabbi salim salim. Siapa ingat dulu waktu mula-mula PKP, dah kita baca Ratibul Atas dan akan buat zikir. Zikir itulah yang kami amalkan di pondok. Antara ratib yang terdapat dalam zikir Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ni, antaranya Rabbi salim salim, Rabbi salim salim. Bacalah sekurang-kurangnya 3 kali. Sekurang-kurang 3 kali. Yang penting bukan jumlah, yang penting istiqamah. Ya. Okey, Haliza, yang tu yang kelima nanti. Haliza, raya tu tak best lagi. Haliza Ismail. Dah? Ya, raya tu tak best lagi. Itu yang nombor 4. Nak dengar raya yang paling best? Besok pukul 9 pagi. Besok jam 9 kita akan sambung dan saya akan ceritakan raya yang gila babi paling best. Minta maaf tuan-tuan dah. Salah ke sebut babi? Babi tu makhluk Tuhan kan? Yang gila khinzir. Dan itulah perayaan yang powerful, yang perlu ada pada hati orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ke jelas? Jadi saya ulang balik. Hari ini kita belajar 3 perkara. Saya ulang balik supaya tuan-tuan kena jelas apa yang aku dah belajar pada hari ini. Yang pertama, raya bagi orang yang beriman, kata Sayyidina Anas bin Malik, raya tu ada banyak lagi. Antaranya 5 raya yang besar. Raya yang pertama apa dia? Iaitu pada seluruh kehidupannya kita, kalau kita berlakukan liqa', pertemuan dengan orang-orang alim, kita ziarah tok guru, ziarah ulama, dengan syarat berjumpa kerana Allah, dalam pertemuan tidak berlaku dosa, dan yang ketiga berpisah kerana Allah, maka itu merupakan sebagai hari raya. Praktikalnya apa? Ziarah tok-tok guru. Bukan sekarang. Kalau tuan-tuan ada ilmu ni, tuan-tuan boleh buat bila-bila masa. Tuan-tuan ada masa 3, 6, 5 hari. Tuan-tuan tak perlu stres. Ustaz, Syawal dah habis. Dah, benda ni boleh pakai 365 hari. Every day is raya. 1. Itu praktikalnya. Ziarah orang alim. Ziarah. Yang kedua, tuan-tuan. Dah? Yang dikatakan juga sebagai hari raya, bila mana kita mati, lakadal husnul khatimah. Itu juga merupakan sebagai hari raya. Amalannya banyak, terlalu banyak. Tetapi yang khusus yang ulama ceritakan, banyakkan baca ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah ya karim, ya Allahu bihusnil khatimah ya karim. Banyakkan baca doa ni. 2. Yang ketiga yang kita belajar pada hari ini, antara raya juga yang perlu kita idamkan, ya Allah, aku melepasi tiang siratal mustaqim. Itulah raya yang paling best. Aku dapat melepasi titian siratal mustaqim. Macam mana praktikalnya? Waktu dekat dunia ni sekarang, banyakkan baca Rabbi salim salim, 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 Rabbi salim salim. Tuan-tuan dah, hanya dengan amalan sahaja yang boleh memastikan kita dimudahkan segala perjalanan. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Buatlah tuan-tuan, buatlah. Buat sekurang-kurangnya kita istiqamah. Dan insyaAllah besok jam 9 kita akan sambung pula pada yang keempat dan yang kelima dalam bicara 5 hari raya bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah ma'asalamah wal liqa', sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.